So untuk hari keempat di Romania, kita akan jalan pergi ke Palace of the Parliament. Palace of the Parliament ni 2.5 km daripada tempat yang kita orang stay. So kita akan jalan kaki ambil masa dalam 33 minit. Sebelum kita balik rumah nanti, kita singgah beli kebab murah yang kita baru jumpa semalam. Welcome back to our channel. It's me Ulam Raja. Jom, let's go. Tak kenal. Lagi engkau ke? Pok Hang Pok Hang. Is that your Pok Hang? This is the final boarding call for passengers. So hari ni kita akan explore Romania, Bucharest ni dengan handphone share je sebab handphone aku dah full. 512 gig tu dah penuh. So aku kena ambil masa untuk delete video mana yang tak guna. Kita keluar, suhu dia 16 tapi matahari terik kat atas kepala. So jalan pun macam sedap lah sikit. Tapi hari ni suhu 17. Cuma dia berangin gila, aku rasa sejuk ni. Kat Romania ni banyak gila kedai-kedai buku, kedai tepi jalan yang jual honey. Tengah batuk ni. Beli honey ni sedap kan. Berapa entah dia jual ni. Luka ni kedai roti yang macam dekat rumah kita tu, yang dia ada Nutella dia 3.5. Sama tapi tutup. Dia attitude melintas jalan, aku boleh bagi kredit lah ke orang-orang Romania ni sebab dia memang follow traffic light. Kalau merah memang dia berhenti, kalau hijau baru dia jalan. Tapi dia ada kedai luka lagi. Lepas tengok orang beratur panjang-panjang. Memang sedap lah roti dia. Tengok. Padahal jalan dia ni pendek je. Nak jalan setakat tak kereta tu boleh jalan. Tapi dia tak jalan, dia berhenti. Hijau barulah dia cross ramai-ramai macam ni. Bagus. Good attitude. Nanti sejuk lagi dia peduk dia. Tak perlu adik. Menyampah. Masa nak cross jalan, kita orang ternampak ada satu macam graffiti mural orang lukis Dracula tengah minum boba. Dan kalau korang nak tahu, Romania dengan Dracula ni adalah sangat sinonim. Dan Romania ni jadi lebih famous dengan Dracula bila ada satu novel fiction, The Dracula, ditulis oleh Bram Stoker 1897. Novel ni dia cerita tentang kekejaman Dracula sebagai vampire yang makan darah manusia. Tapi ada cerita sebenarnya di sebalik kekejaman Dracula ni. Dracula ni dia bermaksud son of Dracul, merujuk kepada Vlad III Dracul, anak kepada Vlad II Dracul, pemerintah Wallachia. Wallachia ni dulu dia pernah berada di bawah jajahan kerajaan Uthmaniyah di bawah pimpinan Sultan Murad II, bapa kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Walaupun masa tu Wallachia berada di bawah kerajaan Uthmaniyah, Vlad III Dracul ni masih lagi memegang tahta sebagai King of Romania macam biasa. Tapi dalam diam, Vlad III Dracul ni bekerjasama dengan Hungary untuk usir kerajaan Uthmaniyah. Tapi masalahnya, instead of dia nak usir kerajaan Uthmaniyah, dia pula kena sailan dengan Hungary. So dia terpaksalah serahkan tahta dia. So pada tahun 1436, nak tak nak Vlad II Dracul ni terpaksa minta tolong dengan Sultan Murad II untuk dapatkan balik tahta dia. Sultan Murad II cakap boleh, tapi ada syarat. Syarat dia, Wallachia ni kena bayar jizyah. Jizyah ni adalah cukai tahunan yang dikenakan kepada kerajaan bukan Islam untuk dapatkan perlindungan daripada kerajaan Uthmaniyah. Dengan jizyah ni, diorang bebas beragama, tak ada desakan untuk memeluk Islam, memang mendapat perlindungan semata-mata. So Vlad II Dracul setuju dan setelah perjanjian dibuat, Vlad II Dracul ni dapatlah balik tahta dia sebagai pemerintah Romania. Lain jizyah, ada syarat lain juga yang Sultan Murad II ni minta. Vlad II Dracul ni ada 4 orang anak lelaki. Jadi Sultan Murad II ni dia minta Vlad II Dracul ni hantar 2 orang anak lelaki dia pergi Istanbul untuk belajar dekat sana sama-sama dengan Sultan Muhammad Al-Fatih selama 5 tahun. So Vlad II Dracul setuju, dia hantarlah 2 orang anak dia, Vlad III Dracul dan Radu. Vlad III Dracul ni dia sebaya dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Radu pula 3 tahun lebih muda. Masa dia orang belajar sama-sama ni, masing-masing memang kecil lagi, umur pun tak sampai lagi 12 tahun. Radu ni dia memang berkawan baik dengan Sultan Muhammad Al-Fatih dan akhirnya memeluk Islam dan pernah jadi leading mujahid sama-sama pada usia 22 tahun untuk tawan Konstantinopel. Vlad III Dracul pula somehow dia jadi seorang yang sangat rebel, sangat benci dengan Islam tanpa faham situasi sebenar. Bapa dia sebenarnya kena tikam belakang dan digulingkan oleh Hungary. Dia pula diingat Uthmaniyah ni takluk Romania. Sebab dia tak faham benda ni dan dia tak faham yang kalau bapa dia tak minta tolong dengan kerajaan Uthmaniyah, sampai sekarang mungkin negara Romania ni memang tak wujud. Vlad III Dracul ni dia anggap kerajaan Uthmaniyah ni sangat kejam atau mungkin dia rebel sebab dia kena hantar pergi belajar dekat Istanbul. Tahun 1447 Hungary serang Wallachia lagi sekali dan kali ni diorang terus bunuh bapa dia dan 2 orang lagi adik-beradik dia. So tinggallah Vlad III Dracul dengan Radu je. Tapi oleh sebab perjanjian yang dah dibuat antara bapa dia dengan kerajaan Uthmaniyah dan jizyah yang dah dibayar tu, kerajaan Uthmaniyah masuk campur, diorang kalahkan Hungary dan bapa Al-Fatih ni dia naikkan Vlad III Dracul sebagai pemerintah Romania untuk gantikan bapa dia pada umur 17 tahun. Bila Sultan Murad II ni meninggal dunia 4 tahun lepas tu, Sultan Muhammad Al-Fatih pula naik tahta jadi ketua kerajaan Uthmaniyah. So Al-Fatih pun tuntutlah jizyah yang dah tertunggak ni, tapi Dracula tak nak bayar. Dia tak nak berada di bawah pelindungan kerajaan Uthmaniyah, tapi dalam masa yang
sama, dia tak ada sumber tentera yang kuat. So apa dia buat? Dia pergi berpakat balik dengan pemerintah Hungary yang dah bunuh bapa dengan adik-beradik dia tu untuk lawan kerajaan Osmania. Boleh imagine tak kau minta tolong dekat orang yang dah bunuh bapa dengan adik-beradik kau? So masa ni lah Dracula dia declare war dengan Al-Fatih. Selain dengan nama Dracula, Vlad III Draco ni juga dikenali sebagai Vlad the Impaler, sebab masa dia declare war ni, Dracula ni dia akan torture dan bunuh tentera Uthmaniyah dengan cara sula. Dia akan sula daripada lubang bontot tu tembus ke mulut ataupun tembus ke bahu atau leher. Tentera yang kena sula tu akan dibiar terseksa macam tu je sampailah mati. Masalahnya, bila Dracula ni declare war, dia bukan setakat serang tentera je, tapi dia bakar habis semua kampung-kampung dan sesiapa sahaja yang ditangkap memang akan diset hidup-hidup, kena penggal kepala, kena rebus ataupun disula. Teknik serangan Dracula ni adalah jenis gerila, serang hendap dan mostly pada waktu malam. Dracula masa tu dia tak kira dah budak ke perempuan ke, siapa-siapa je yang berada dalam kem kerajaan Ottoman masa tu semua dia bunuh. So Al-Fatih dengan Radu pun diorang double up bilangan tentera untuk hentikan kekejaman Dracula ni. Dracula ni akhirnya tak cukup sumber nak lawan Al-Fatih dengan Radu, so dia lari balik ke Hungary untuk minta tolong, tapi last kali dia yang kena penjara dekat sana oleh kerajaan Hungary. Radu pula dia terus kalahkan tentera Dracula dan naik tahta sebagai King of Romania selama 10 tahun masa Dracula dalam penjara tu. Tapi sayangnya Radu ni mati mengejut 3 tahun sebelum Dracula dibebaskan. Dracula ni pula dia keluar je penjara, dia terus assemble army dia, dia invade Bosnia dan bunuh orang dekat Bosnia pula, sebab masa tu Bosnia di bawah jajahan kerajaan Ottoman. Lepas Radu meninggal, Sultan Muhammad Al-Fatih ni teruskan kerja dia untuk hentikan kegilaan dan kekejaman Dracula ni lah. Dracula ni akhirnya berjaya dibunuh pada umur 45 tahun oleh kerajaan Ottoman di Romania 1476. Kalau dalam novel fiction Dracula tu, Dracula digambarkan sebagai immortal, sangat aktif waktu malam, boleh mati kalau kena cahaya matahari dan ada taring tajam suka hisap darah. Ini adalah sebenarnya simbolik kepada karakter Vlad III Draco yang sangat kejam dan sentiasa dahagakan darah manusia untuk dibunuh. So sekarang kita dah sampai dekat Kurtya-Veke Palace. Kurtya-Veke ni dibina sebagai tempat tinggal atau istana semasa pemerintahan Vlad III Draco tahun 1459 sampailah dia mati dipenggal dekat Bukares ni. Kalau korang datang Bukares ni, korang akan jumpa banyak sangat package tour guide ke Bran Castle yang dikenali sebagai Istana Dracula. Tapi Bran Castle tu sebenarnya adalah Istana Dracula dalam novel Bram Stoker, bukan Istana Dracula yang real. Istana sebenar Dracula ada dua je. Satu dekat Transylvania, jarak dia dalam 400 km dari Bukares, boleh naik bas 10 jam, atau nak lagi mudah naik flight turun dekat airport Cluj-Napoca. Kalau turun dekat airport Bukares ni, dia jauh sikit lah nak pergi. Tapi kalau korang pergi sana pun, istana tu tak dibuka untuk visitor sebab dia terletak dekat atas puncak gunung, kena naik 1,500 anak tangga baru sampai. So boleh tengok dari bawah je lah. Cara paling mudah untuk pergi ke istana dia, datang je dekat Bukares ni, cari tempat nama Kurtya-Veke. Kurtya-Veke ni sekarang dah dijadikan muzium, tapi sayangnya masa kita orang sampai ni ditutup untuk kerja-kerja baik pulih. Depan Kurtya-Veke ni pula adalah Kurtya-Veke Church yang dibina 100 tahun kemudian. Church ni adalah bangunan keagamaan yang dijaga dengan sangat baik dekat Bukares ni, dan hampir setiap inci yang korang tengok dekat church ni adalah binaan asal sejak 464 tahun yang dulu. So dah settle menjejak kawasan Dracula, kita orang nak jalan-jalan dekat kawasan lain pula. Aku kena ngorak dah, habis lah. Dia tengah buat charity event untuk support small children untuk pergi ke sekolah. Oh, bagusnya. Kat luar church ni. Depan kita ni orang Indonesia. Dia tengok aku pun tengok dia. Olive dalam pasu, cantik tengok, dah besar dah batang dia. And this is another road that we found. Tak tahu jalan pergi ke mana. Kita jalan dia sebab nampak menarik. Bandar dekat sini selalu busuk dan kotor. Dah hancing sebab ada orang macam ni yang pergi kencing macam tu. Dia kata begitu, alah bodohnya. Kedai Ganesha Cafe, aku tengok Ganesha apa aku dah tahu kedai India. See the decoration? I knew it. Tengok lampu-lampu dia. Sepatutnya kita jalan straight lagi, tapi sebab lorong ni nampak menarik, so I kena masuk lorong ni. Ada balloons. Banyak kedai-kedai shisha kat sini ni. Tengok belahan ada kedai, ada orang isap shisha lagi. Okay, saya balik. Make coffee meh? Ili. Dia siap letak benda ni lagi. Kok sejuk kot. Macam neck warmer ni. Cantik bulu-bulu macam ni. Tak payah pakai tudung. Tak payah pakai tudung. Ni kalau pakai tudung kat dalam pun boleh cover ni. Cantik lah.
Mesti ada juga orang yang melintang macam ni. Oi, confident betul. Mungkin dia dah tahu dia nak hijau. Dia ni boleh meramal masa depan lah. Dah lama hidup ni. Itu macam konsep bunga mangga. Bunga mangga. Tu kelihatan orang pakai baju Squid Game. Ada orang tengah jogging juga. Botak pada dia jogging. Baik-baik senyap-senyap ni tak tahulah tunggu apa ni. Okay, Shi dia ambil nafas jap. Dahaga nak hypo dah sebab terlalu kurus. Dia terpaksa makan gula, benda bergula untuk dapatkan balik tenaga dia sebab kekurusan dia tu melampau sangat. So sekarang kita berada di Palace of Parliament, Bucharest. Kita dah sampai kat sini setelah berjalan lebih kurang 2.3 km untuk sampai ke sini. So inilah dia bangunan yang diidam-idamkan. Hari pun macam gelap sikit, berangin, lepas tu ada macam ada renjis-renjis air hujan macam tu. So kita decide nak ke next location, Union Square. Lebih kurang dalam 1.2 km daripada Palace of Parliament. So on the way nak ke Union Square, kita akan jumpa satu bangunan Romanian High Court. Yang ni bangunan ni daripada tahun 1890. Ni kita tak dapat nak teruskan pengembaraan kita ke next destination sebabnya si dia macam sakit kepala sikit, macam pening-pening. So tak boleh nak teruskan. Semalam kita jumpa kedai ni dalam 500 meter daripada hotel kita, tempat kita stay. So dah janji dengan dia semalam nak singgah. So hari ni kita singgah beli makanan Turki kat sini sebab dia lagi murah daripada tempat yang kita jumpa dekat Old Town. So aku ambil shawarma pui ni dengan shawarma plate dia kata. Dia benda sama je sebab daging dah habis, tinggal ayam ni je. So next kita nak ke hotel. Lepas tu bila sampai hotel kita kena cross jalan untuk beli nasi kat kedai sebelah. Bukan sebelah, seberang. Ni Vanilla baru bangun. Dah nak balik bilik baru nak bangun kan. Tahu pula dia. Lapar kot sepanjang hari duduk. Kita orang keluar, dia tidur je. Sedap kot kena tengok dengan angin. So kita dah sampai dekat kedai Asia Food. Dia memang jual makanan-makanan Asia. Nasi goreng, lauk-lauk dia pun macam lauk kita. 10 keping, 15 ni. Tengok dia jual bihun goreng sama je macam kita goreng kat Malaysia. What do you want, sayang? Oh, hari ni dah sampai ke penghujung dia. Tak jalan jauh sangat hari ni sebab dia condition dia tak apa nak okey. Dia pening-pening lalat sikit. Mana tengok muka pening lalat. Tapi dapat okey lah. Tapi kebetulan pergi kedai Chinese Chinese street food tapi yang manage tu orang Romania. Kita tanyalah ada spring roll tu ada apa, dalam popi atau apa, semua dia kata veggie. Semua sesuai untuk vegetarian dengan vegan lah. So kita balik bilik, kita menjamu selera dan recharge balik energy untuk esok. Long way to go sebab esok ada flight. Nak ke? Rahsia ke? Ke tak? Rahsia. Okay, bye. So ni lah nasi goreng yang kita beli tadi. Egg dengan mix veggie je dalam ni. Dan ni popia 10 biji 15 lei. Lebih kurang dalam RM15 lah juga. RM1.50 satu. So yang ni kita beli dekat Kolte Kebab tadi. Yang ni 36. Banyak lah juga. Dan yang ni, yang wrap ni 24. So total 60 lei. Ingatkan kedai ni murah. Rupanya sama je mahal. Yang murah tu memang portion dia macam finger food je. Sedap macam mana? Sedap macam mana? Baiknya lah ada dua orang ni bila duduk kat sini. So kita dah masuk dekat All Passports. Welcome to Lisbon. Nampak toilet, nampak dapur. So perkara pertama yang kena buat adalah basuh baju. Kita ada banyak gila baju kotor tak basuh. Sebaik dia ada dryer sekali.